mahkamah tertinggi dalam negara kita. Dalam penghakiman ini disebut hukuman di bawah undang-undang Islam ada 3: hudud, qisas dan ta'zir. Hukuman hudud adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah. Ini betul. Hukuman qisas adalah hukuman yang dikenakan hukuman balas, seperti nyawa dibalas dengan nyawa dan melukakan dibalas dengan melukakan. Seperti hudud, qisas juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbezaan antara hudud dan qisas ialah hukuman qisas ini hendaklah dituntut oleh mangsa atau keluarga mangsa. Ini kata hakim. Baik. Diat yang bermaksud pampasan atau ganti rugi adalah merupakan sebahagian daripada hukuman qisas. Ta'zir pula adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Allah, tetapi kadar dan bentuk hukuman ditentukan oleh kerajaan dan dijatuhkan hukuman itu terhadap penjenayah mengikut budi bicara hakim. Baik, setakat tu okey. Kemudian perenggan yang ketujuh, kata Ketua Hakim Negara, Mahkamah Syariah di Malaysia setakat hari ini tidak melaksanakan hukuman hudud atau qisas. Hudud tak ada dalam negara kita, qisas pun tak ada, yang ada hanya ta'zir. Mahkamah Sivil juga melaksanakan hukuman ta'zir. Dekat sini ada problem. Bila Ketua Hakim Negara kata Mahkamah Sivil juga melaksanakan hukuman ta'zir, sebab apa tuan-tuan? Baik, sebelum saya ulas, kita tengok apa yang disebut lagi. Sebegitu tidak ada bezanya Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil, kerana kedua-dua sistem syariah dan sivil melaksanakan hukuman ta'zir. Jadi dia kata dari segi hukuman ta'zir tak ada beza antara Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. Saya akan tunjuk kepada tuan-tuan contoh-contoh perbezaan. Jadi dia kata perbezaannya cuma hukuman ta'zir yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah adalah bersumberkan atau mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah di peringkat negeri dan diluluskan oleh Badan Perundangan Negeri. Manakala hukuman ta'zir yang dilaksanakan oleh Mahkamah Sivil adalah mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah di peringkat persekutuan yang diluluskan oleh Parlimen. Dekat situ tuan-tuan boleh nampak apa dia beza ta'zir di Mahkamah Syariah dengan ta'zir di Mahkamah Sivil. Maka dia kata ta'zir Mahkamah Syariah 356, 3 tahun penjara, denda RM5,000 sebab tidak lebih daripada 6 kali. Maka dia kata pihak yang mencabar dan Mahkamah Sivil tidak boleh dikatakan menentang Allah, kerana undang-undang yang dicabar itu bukan yang ditentukan atau ditetapkan oleh Allah, tetapi oleh Badan Perundangan Negeri. Jadi pihak yang mencabar dan Mahkamah Sivil tidak boleh dikatakan menentang Allah. Pasal apa? Kerana undang-undang yang dicabar itu bukan yang ditentukan atau ditetapkan oleh Allah, tapi oleh Badan Perundangan Negeri. Maka dia kata tidak timbul soal Mahkamah Sivil tidak mempertahankan kedudukan agama Islam atau tidak memperkasakan Mahkamah Syariah. Sekarang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, hukuman ta'zir betul budi bicara pemerintah, Mahkamah Syariah pun sama, Mahkamah Sivil pun sama. Tapi kalau tuan-tuan tengok sebagaimana yang disebut oleh Ketua Hakim Negara sendiri, bahawa ada perbezaan antara hukuman itu di peringkat DUN dengan di peringkat Parlimen. Di Mahkamah Syariah tuan-tuan, the sources of law, sumber undang-undang itu apa? Walaupun dia ta'zir, tapi sumber dia adalah Al-Quran dan As-Sunnah, beserta dengan perakuan fuqaha yang muktabar, para ulama, ijtihad para ulama. Dan benda ni tuan-tuan, the sources of law yang macam ni tidak ada di Mahkamah Sivil. Ini perbezaan yang ketara.
di antara the sources of law, sumber undang-undang di mahkamah syariah dengan sumber undang-undang di mahkamah sivil. Sebab tu bila tuan-tuan baca alasan penghakiman di mahkamah sivil, tidak ada Quran yang dirujuk, tidak ada sunnah atau hadis Nabi yang dirujuk, dan tidak ada ijtihad para ulama yang dirujuk. Berbeza di mahkamah syariah, hakim mahkamah syariah akan memulakan rujukan kepada ayat Quran, akan merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiganya fatwa dan juga ijtihad para ulama. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan, yang mana yang dikatakan mempertahankan kedudukan Islam dan memperkasakan undang-undang syariah? Apa yang diamalkan di mahkamah syariah atau apa yang diamalkan di mahkamah sivil? Mahkamah yang merujuk kepada undang-undang Islam lah yang memperkasakan undang-undang syariah. Mahkamah yang merujuk kepada sumber daripada Quran, hadis dan juga ijtihad ulama lah yang memperkasakan undang-undang syariah. Jadi jikalau kesalahan-kesalahan tadi 20 ataupun 16 apa semua itu dipindahkan ataupun tidak boleh, tidak ada bidang kuasa untuk dibuat, digubal di peringkat Dewan Undangan Negeri, ianya ada di peringkat persekutuan, maka ini telah menyebabkan kedudukan mahkamah syariah itu telah diambil sebahagian daripada apa yang dia ada. Baik, saya bagi contoh dekat tuan-tuan sekalian. Di antara apa yang disebut di dalam kes tersebut ialah berkenaan dengan kesalahan-kesalahan tadi. Tuan-tuan tengok judi sebagai contoh, ya, judi. Takrif judi di mengikut undang-undang sivil dengan takrif judi mengikut undang-undang syariah lain. Dalam undang-undang sivil ataupun sekarang ni kita ada kanun keseksaan, Common Gaming House Act, akta rumah perjudian terbuka dan sebagainya, banyaklah kita ada akta-akta. Judi kalau mengikut undang-undang sivil dia lain. Judi di Malaysia ni tuan-tuan, kalau mengikut undang-undang sivil dia ada dua. Satu, judi haram. Dua, judi halal. Ni di Malaysia undang-undang sivil, judi ada dua. Satu, judi haram, mana judi yang bercanggah dengan undang-undang. Satu lagi judi halal, mana judi yang dibenarkan oleh undang-undang. Tuan-tuan akan tanya, ada ke ustaz judi halal? Bukan halal mengikut agama, halal mengikut takrif undang-undang negara kita. Tuan-tuan nak tahu ada ataupun tidak? Tuan-tuan tengok ada berapa banyak premis judi dalam negara kita yang dibenarkan dan dilesenkan. Tuan-tuan naik genting, tuan-tuan tengok kat situ ada di genting. Tuan-tuan pergi kat kedai-kedai, tuan-tuan akan tengok ada Sport Toto, Magnum, Pan Malaysian Pool. Itu semua judi halal. Bukan judi halal mengikut agama, tapi halal mengikut undang-undang yang diberi lesen. Tapi judi tuan-tuan, kalau mengikut takrif agama kita, tidak ada judi halal dengan judi haram. Judi semua haram. Ini contoh paling mudah yang saya boleh bagi kepada tuan-tuan, gambaran kenapa kita berebut bidang kuasa, kenapa kita berebut, berlaku perebutan antara undang-undang sivil dengan undang-undang syariah soal bidang kuasa. Berlaku pertembungan, konflik ini lama, bukan baru. Dan tuan-tuan nak faham benda ni, kita dah cerita dalam kuliah sebelum ini berkenaan dengan strategic litigation. Benda ni dia bukan kebetulan, dia ada kaitan di antara satu sama lain. Dia ada kaitan. Termasuk sebelum ini
penentangan dan cabaran terhadap undang-undang khalwat. Sebab golongan ni menentang apa yang dipanggil sebagai moral policing. Dia kata kita tak boleh paksa rakyat. Rakyat perlu diberikan kebebasan. Itu adalah hak asasi manusia. Ini adalah golongan human rights movement yang bergerak, dan dia kata kami bukan nak menentang agama, kami bukan nak menentang undang-undang syariah, kami bukan nak menentang mahkamah syariah, kami bukan nak halang usaha memperkasakan mahkamah syariah, kami tak kacau yang tu. Kami hanya mencabar dan mengatakan bahawa Dewan Undangan Negeri tidak ada bidang kuasa. Pandai tak tuan-tuan? Siapa yang ikut khutbah saya daripada dulu, zaman muda saya khutbah di Masjid Penghulu Him daripada dulu, saya selalu sebut kepada tuan-tuan, orang putih kata how to say no without saying no. Macam mana nak kata tidak tanpa kita sebut perkataan tidak? Macam mana untuk menentang Islam tanpa menyebut kami menentang Islam? Macam mana cara nak menghalang perkembangan undang-undang syariah tanpa kita ada slogan menentang perkembangan undang-undang syariah? Apa yang dilakukan ini tuan-tuan? Walaupun pihak-pihak berkaitan mengatakan ini tidak ada sebarang isu dengan usaha memperkasakan mahkamah syariah, tidak ada isu berkaitan dengan memartabatkan undang-undang syariah dalam negara, tapi tuan-tuan kena tahu itu dari segi literal. Secara literal, yes. Secara literal, ini tidak ada kaitan dengan martabat undang-undang syariah, mahkamah syariah, kuasa negeri dalam soal agama, tak ada kaitan. Secara literal. Tetapi by implication, implikasi dia, kesan dia kepada pentadbiran undang-undang syariah, kesan dia kepada pihak penggubal yang menggubal undang-undang syariah, kesan dia kepada bidang kuasa mahkamah syariah dan seumpamanya, ini memberi kesan dan ini mencabar kedudukan undang-undang syariah dalam negara kita. So tuan-tuan kena tahu apa yang dipanggil sebagai strategic litigation. Mereka tak akan kata kami menentang Islam, tak. Dia kata kami juga terima freedom of religion. Tetapi apa yang dilakukan dalam kes-kes tadi melalui titah Sultan Selangor sendiri menunjukkan kepada kita ini adalah usaha yang mencabar bidang kuasa mahkamah syariah. Baik. Sidang hadirin mukminin, sebenarnya pertembungan antara persekutuan dengan negeri boleh diharmonikan